Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati yang mengajar kursus ini yang berkod RBTS 3403 Asas Teknologi Elektrik dan Elektronik untuk memberi saya peluang untuk membentangkan projek kedua yang kami hasilkan berkaitan dengan elektronik. Baik, sebelum saya teruskan dengan pembentangan saya, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Avani, anak perempuan Saudara Segeren. Angka kelahiran saya adalah 20, 21, 24, 23, 4430. Dan nombor kad matrik saya adalah P21, 24, 13, 30. Dan saya merupakan siswi guru daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh. Dan bidang teras saya adalah dalam subjek Bahasa Melayu, taggingnya SUKT, dan juga elektrik saya adalah seperti yang anda sedia maklum, reka bentuk dan teknologi. Mari kita lihat apa yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah mengenai pengenalan kepada keseluruhan projek saya, dan juga saya telah hasilkan lakaran gambar raja blok, lakaran reka bentuk litar, skematik, dan langkah-langkah saya menghasilkan litar skematik litar tersebut, litar simulasi keseluruhan projek saya menggunakan perisian Tinkercad. Dan apa itu Tinkercad masih keliru saya akan terangkan kemudian, tapi kita tengok dulu yang seterusnya. Saya akan terangkan secara terperinci mengenai proses ataupun cara penyambungan litar skematik saya dalam breadboard. Kemudian daripada breadboard tu kita akan tukarkan kepada ViraBoard dan juga langkah-langkah pengujian, dan akhir sekali adalah penutup saya. Jom kita masuk kepada pengenalan pula. Apa yang dimaksudkan dengan elektronik sebenarnya? Mesti keliruan, ramai yang tak tahu. Jadi saya akan terangkan dulu apa itu elektronik. Elektronik bermaksud kita sesuatu litar yang kita direka bentuk menggunakan beberapa komponen elektronik, komponen elektronik yang tertentu yang disusun dan disambungkan antara satu sama lain untuk membentukkan satu projek elektronik yang sempurna lah. Jadi kenapa kita berbuat demikian adalah untuk mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Contohnya, kalau projek elektronik berasaskan lampu, apa kegunaan lampu? Saya dah spill dah apa projek saya berkaitan dengan lampu. Dan mari kita lihat apa hasil pembelajaran yang saya terima dan saya sepatutnya terima melalui tugasan dengan melaksanakan tugasan kedua ini bagi kursus tadi, adalah mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada saya untuk melaksanakan satu projek elektronik dengan menggunakan papan jalur mengikut kefungsian litar tersebut. Dan berikut merupakan lakaran gambar raja blok yang saya hasilkan. Maksudnya untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai projek saya. Jadi saya hasilkan gambar raja blok ini. Pertama sekali kita akan lihat apa inputnya, maksudnya apa yang kita sediakan dan apa yang kita akan beri dalam projek kita. Adalah inputnya adalah dua benda untuk litar saya, iaitu satunya bateri yang mempunyai kuasanya kita boleh katakan 9 watt, dan juga pemegang bateri sebagai input saya. Manakala prosesnya pula apa yang akan terdapat dalam litar saya, contohnya terdapat dalam breadboard dan juga ViraBoard saya adalah satu mentol LED yang berwarna merah dan juga satu resistor yang kuasanya adalah 1 kilo ohm. Dan outputnya apa yang saya akan terima bila saya menguji kalau projek saya berhasil, dapat dicapai hasilnya adalah LED menyala dengan terang. Seterusnya, saya menggunakan menghasilkan satu lakaran bentuk litar skematik dengan menggunakan atau dengan mendapatkan bantuan daripada satu perisian yang berbantukan komputer yang dinamakan sebagai Tinkercad untuk menghasilkan litar skematik ini. Dan anda dapat lihat inilah hasil litar skematik yang saya dapat hasilkan melalui perisian atau aplikasi Tinkercad ini. Tinkercad ini kalau untuk pengetahuan penonton sekalian, Tinkercad ini merupakan satu perisian yang berbantukan komputer untuk menghasilkan apa jua jenis lukisan atau lakaran kita yang contohnya
dalam bentuk 3D, lukisan 3D ataupun lukisan sirkit, dan saya menggunakan features ataupun sirkit untuk menghasilkan litar skematik ini, dan juga uh, saya punya gambaran keseluruhan tentang breadboard saya. Nanti akan ada videonya. Dan ini adalah lukisan skematik yang kita dapat dengan mudah dan pantas kita boleh menggunakan dengan hasilkan dengan menggunakan perisian tingkatkan tersebut. Dan seterusnya adalah langkah-langkah pembinaan saya untuk menghasilkan litar simulasi tadi itu dengan menggunakan perisian Tinkercad. Pertama sekali saya akan memilih, maafkan saya, pertama sekali saya akan memilih semua komponen yang saya perlukan, contohnya seperti breadboard kita. Kemudian saya pilih bateri yang voltagenya 9 voltage. Kemudian saya memilih lampu LED yang berwarna merah dan juga perintang. Kemudiannya saya akan ubah suai kedudukan. Kita boleh ubah suai kedudukan bateri tersebut mengikut kesesuaian dan juga kreativiti kita sebagaimana yang kita perlukan. Kemudian kita akan saya akan sambungkan LED. Saya akan menetapkan LED yang berwarna merah itu kepada tempat ataupun posisi yang saya ingin. Kemudian saya akan sambungkan daripada anode LED tersebut disambungkan dengan perintang yang saya akan gunakan. Kemudian kita akan sambungkan pula wayar ataupun kabel untuk kita menguji positif dan juga negatifnya daripada bateri kepada kita punya satu kathod dan juga dekat perintang satu. So itu yang anda dapat lihat daripada gambaran nanti. Baik, seterusnya adalah penyambungan litar skematik pada breadboard yang saya akan hasilkan nanti, dan kita akan lihat bagaimana. Seperti yang anda dapat lihat daripada rakaman tersebut, pertama sekali saya akan sambungkan seperti mana yang kita lakukan di perisian Tinkercad. Kita akan ambil LED dan kita akan pasangkan mengikut lakaran lukisan kita di perisian Tinkercad tadi. Lepas kita sambungkan LED, kemudian kita akan sambungkan dengan perintang kita. Kemudian saya secara tambahan untuk menunjukkan kreativiti saya, dan saya menggunakan jumper mil to mil version untuk mengalirkan atau menentukan aliran litar saya. Kemudian itu sahaja proses penyambungan yang kita akan lakukan dalam breadboard tersebut. Manakala untuk proses pemakaian komponen elektrik pada breadboard pula sama seperti apa yang kita lakukan dalam breadboard tadi, perisian Tinkercad dan juga breadboard, daripada secara sistematiknya, daripada kita mula daripada Tinkercad kemudian ditukarkan kepada breadboard, kemudian akhir sekali kita akan tukarkan kepada ViraBoard, dan benda yang sama, komponen yang sama dan susunan yang sama kita akan susunkan, kita akan transferkan semua komponen tersebut tadi daripada breadboard kepada ViraBoard kita. Kemudian proses tambahannya adalah saya telah melakukan kerja-kerja pematrian untuk memastikan komponen-komponen saya kukuh dan tidak bergeraklah nanti. So itulah tujuan kita melakukan kerja-kerja pematrian ini, dan berikut anda dapat lihat daripada rakaman video yang telah saya sertakan.
Dan seterusnya, akhir sekali, untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran yang saya sebut tadi tercapai ataupun tidak, kita kena melakukan langkah-langkah pengujian dan penilaian atas lita elektronik kita. Dan saya telah melakukan 2 kali pengujian, iaitu sebenarnya 3 kali. Anda dapat lihat daripada presiden terkait, dia menyala, LED menyala. Kemudian bila kita tukar kepada breadboard, dia akan menyala. Anda dapat lihat daripada rakaman yang akan saya selitkan pengujian. Saya melakukan pengujian secara dalam 3 peringkat yang berasingkan daripada tadi tu. So, secara konklusinya, LED saya menyala dengan terang. Baik, secara kesimpulannya atau intihannya, saya berasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada IPGM kerana mereka sudi menawar kursus ini kepada kami sebagai pelajar lektif teras yang mengambil RBT ini untuk mempelajari tentang asas atau untuk memberi peluang untuk mendapatkan menuntut ilmu mengenai teknologi elektrik dan elektronik ini, dan saya mendapat peluang untuk melakukan kerja-kerja pematerial elektronik untuk tugasan ini, dan saya rasa bersyukur dan saya rasa bangga dengan diri sendiri walaupun saya tidak mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan yang asas mengenai perkara ini. Ini merupakan kali pertama saya melakukan kerja-kerja pematerial ataupun saya orang yang baru untuk bidang elektronik ini, tapi masih saya mampu berjaya menghasilkan satu projek literar elektronik yang berjaya pada akhirnya. Anda dapat lihat daripada video-video yang sebelum ini, saya berjaya dan lampu saya menyala dengan lebih terang, dan dengan ini saya melakukan tugas ini, saya dapat nilai yang saya dapat ataupun iktibar yang saya terima adalah kita tidak boleh berputus asa, kita kena sentiasa berusaha, dan usaha itu tangga kejayaan, dan kita mampu mencapai semangat kita kena kuat, kita kena berusaha sampai akhir sehinggalah kita berjaya. Contohlah pada awal sekali memang saya mengalami masalah untuk menghasilkan ataupun melakukan care, kemudian nak tukar kepada breadboard, bukan perkara yang mudah, tetapi saya dengan tidak berputus asa saya mencuba untuk melaksanakannya dengan mendapatkan dan di sini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang dihormati Cik Saraswati dan juga rakan-rakan saya yang sudi menolong saya sepanjang proses penghasilan produk ini, dan mereka merupakan salah satu sebab kenapa saya tak hilang ataupun putus semangat dan saya mampu menghasilkan projek yang berjaya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.